pertama sekali ialah pengenalan adat resam di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang mempunyai kepelbagaian bangsa dan adat resam. Contohnya, bangsa utama yang terdapat di Malaysia adalah Melayu, Cina dan India. Terdapat perbezaan kaum tetapi hubungan mesra sesama masyarakat kekal terjalin. Selain itu, adat ini merangkumi seluruh aspek iaitu adat kelahiran, perkahwinan dan kematian. Adat resam ini adalah cara hidup yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat dengan membentuk corak budaya masyarakat kaumnya tersendiri. Agama, budaya dan etnik yang berbeza menjadi penyebab wujudnya keharmonian masyarakat kerana mereka saling menghormati antara satu dengan yang lain. Seterusnya adalah pengertian adat. Menurut Kamus Dewan, adat membawa maksud suatu peraturan secara turun-temurun dalam sesebuah masyarakat sehingga ia merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Adat turut didefinisikan sebagai cara hidup yang telah menjadi kebiasaan sesebuah kaum. Menurut etimologi perkataan adat, ia berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu adah yang bermaksud kebiasaan atau sesuatu perbuatan yang menjadi rutin hidup seseorang. Kaum pertama adalah kaum Melayu. Menurut buku sejarah, bangsa Melayu ini berasal daripada nama sungai di Sumatera Selatan yang mengalir di sekitar Bukit Seguntang berdekatan Palembang. Bukit Seguntang tersebut adalah tempat kemunculan 3 orang raja yang pertama datang ke alam Melayu. Mereka bertiga ini berasal daripada keturunan raja-raja Melayu iaitu daripada Singapura, Melaka dan Johor. Selain itu, sebutan Melayu merujuk kepada keturunan sekelompok kecil di Sumatera. Seiring waktu berjalan, definisi Melayu berdasarkan ras mulai ditinggalkan. Definisi Melayu berubah menjadi budaya dan adat. Masyarakat Melayu turut diperkatakan mempunyai etika, tingkah laku yang baik dan turut terselit adat-adat kemelayuannya. Pada masa yang sama, Islam telah mulai tersebar dan menjadi pegangan di daerah Sumatera. Keyakinan dan ketaatan kepada agama Islam menjadi salah satu ciri khas orang Melayu pada zaman itu. Selain itu, adat kematian yang diamalkan oleh orang Melayu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Proses pertama, imam harus diberitahu terlebih dahulu apabila berlakunya kematian seseorang. Setelah itu, jenazah akan diletakkan di tengah rumah mengikut kiblat. Jenazah tersebut perlu disedekahkan dengan ayat-ayat suci seperti bacaan Yasin maupun bacaan Al-Fatihah. Selepas itu, proses memandikan jenazah dilakukan dengan memandikan mandi wajib ke atas jenazah dan ia perlu dilakukan oleh sejantina dengan jenazah tersebut. Jenazah dikafankan dengan aturan tertentu, contohnya balutan lapisan bagi lelaki ialah 5 lapisan manakala bagi perempuan ialah 7 lapisan. Solat jenazah didirikan dan jenazah dikuburkan. Akhir sekali, pembacaan talqin dan doa dilakukan serta pihak keluarga digalakkan menyiram kubur tersebut dari bahagian kepala hingga kaki. Adat merisik dikenali sebagai meninjau pasangan yang disukai sebelum ke proses pertunangan. Dalam adat Melayu, ini adalah tahap awal bagi menjodohkan sebuah pasangan agar mereka terikat dalam hubungan yang pasti. Adat merisik ini dilakukan sebagai penghormatan kepada wanita tersebut. Tujuan adat ini dilakukan untuk memastikan perempuan tersebut bukan hak milik orang lain maupun bukan tunangan orang lain kerana dalam Islam, seseorang itu tidak boleh mengahwini tunangan orang lain. Bukan itu sahaja, adat ini dilakukan untuk menyelidik latar belakang perempuan tersebut dari segi keluarga, keturunan, asal-usul dan pribadinya. Adat bertunang pula adalah proses kedua yang perlu dilakukan setelah adat merisik. Hal ini kerana kedua-dua pihak telah bersetuju untuk menyatukan anak mereka semasa merisik. Proses pertunangan ini dimulakan dengan pihak lelaki memberi barang-barang hantaran ke rumah pihak wanita.
Seterusnya, wanita tersebut akan disarungkan cincin di jari manisnya menandakan dia telah menjadi tunangan orang. Majlis akan dilakukan apabila kedua-dua keluarga pengantin bersetuju untuk melakukannya dan pasangan pengantin bersedia untuk bertunang. Di samping itu, majlis pertunangan tersebut diakhiri dengan jamuan ringan bagi mengeratkan silaturahim pasangan pengantin dengan tetamu yang hadir semasa majlis tersebut. Seterusnya ialah adat resam kaum Cina. Kaum Cina adalah kaum yang terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Orang Cina mempunyai keturunan yang berbeza di Malaysia. Perbezaan ketara yang boleh dilihat adalah dari segi cara mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Majoriti orang Cina berketurunan Min, iaitu menggunakan dialek Hokkien, Yue, Hakka dan Teochew. Di samping itu, masyarakat Cina akan tetap mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka telah meninggal dunia. Terdapat beberapa adat resam dan pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat Cina sewaktu mengandung. Hal ini kerana untuk mengelakkan bayi yang bakal lahir tidak ditimpa hal yang buruk maupun kepada ibu hamil seperti keguguran, kecacatan atau berlakunya kematian. Dalam masyarakat Cina, sewaktu mengandung, ibu mertua wajib bertanggungjawab untuk menjaga ibu hamil kerana ibu mertua adalah orang yang berpengalaman dalam hal seperti itu. Pantang larang sewaktu mengandung adalah ibu hamil dilarang untuk melakukan kerja-kerja memaku kerana ia menjadi kebimbangan kepada bayi yang bakal lahir sama ada berlaku kecacatan ataupun kematian. Masyarakat Cina turut melakukan adat merisik sama seperti masyarakat Melayu. Adat merisik ini adalah proses pertama untuk mengetahui latar belakang pasangan yang disukai. Masyarakat Cina menitik beratkan banyak hal seperti keturunan, pribadi, tingkah laku, nama, pekerjaan, pasangan yang disukai. Proses ini sangat penting bagi menjadikan perkahwinan mereka nanti kekal dan bahagia. Selain itu, keluarga Cina lebih gemar berbincang di restoran berbanding di dalam rumah. Tradisi ini penting bagi masyarakat Cina kerana dapat mengeratkan hubungan antara keluarga dan mereka dapat berbincang hal perkahwinan anak mereka dengan lebih mendalam. Untuk adat perkahwinan, kedua-dua pihak keluarga perlu menyembah nenek moyang mereka sebelum tarikh hari perkahwinan mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahu nenek moyang mereka bahawa mereka akan menjalankan majlis perkahwinan kelak. Selain itu, keluarga pihak lelaki akan menyediakan satu katil, limau, angpau dan gula-gula. Katil tersebut disediakan bagi menjalankan satu upacara di mana seorang budak lelaki akan melompat di atas katil tersebut menandakan dia berdoa kepada pasangan tersebut agar dapat melahirkan bayi mereka dengan tempoh masa yang tepat. Tambahan pula, pengantin lelaki dan perempuan akan diminta untuk memakan tangyuan agar mereka bersatu hati sebagai sebuah keluarga hingga ke akhir hayat. Di samping itu, kaum Iban juga adalah salah satu bangsa yang mempunyai pelbagai adat resam yang masih diamalkan hingga kini. Dalam bahasa Iban, Iban bermaksud orang atau manusia. Kaum Iban ini adalah kaum pribumi asli dan boleh dijumpai di Sarawak, Kalimantan Barat, Sabah dan Labuan. Menurut kajian pakar genom, kaum Iban adalah bangsa yang pertama berhijrah ke ISEA zaman purba. Panggilan Si Dayak terhadap kaum Iban adalah kerana keberadaan mereka di lautan pada kurun ke-17 dan ke-19 di Laut Cina Selatan. Kaum Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak dan kaum keempat terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Majoriti kaum Iban tinggal di rumah panjang yang terletak di tebing sungai bagi memudahkan mereka membuat kerja, berhubung, berkomunikasi. Cara hidup yang diamalkan oleh kaum Iban adalah berlandaskan hukum, adat, pantang larang, toleransi dan hubungan persaudaraan yang erat antara satu sama lain. Kini, masyarakat Iban telah menerima agama Kristian sebagai pegangan hidup.
Terdapat pelbagai adat resam yang diamalkan oleh masyarakat Iban hingga kini. Adat resam bagi masyarakat Iban adalah salah satu pantang larang dan kepercayaan mereka tersendiri. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat Iban ialah adat sewaktu mengandung, selepas kelahiran bayi, perkahwinan dan kematian. Bagi adat sewaktu mengandung, ibu hamil dan suaminya dilarang untuk menggali parit, memegang daging, memburu binatang dan membenam pokok pisang. Pantang larang ini perlu diikuti agar kesempurnaan fizikal bayi yang bakal lahir sempurna dan mengelakkan perkara-perkara yang tidak baik mengganggu bayi tersebut seperti gangguan makhluk halus. Adat selepas kelahiran bayi pula, tali pusat bayi dipotong dan bayi tersebut dimandikan. Bayi tersebut dibalut dengan kain puak kumbuk iaitu selimut yang telah ditenun dengan cantik. Tempoh pantalarang ibu tersebut adalah selama 30 hari. Apabila waktu berpantang, makanan si ibu akan dicampurkan dengan halia bagi mengekalkan kehangatan badan yang berpanjangan. Si ibu juga akan menjalankan satu upacara iaitu berdiang. Upacara berdiang ialah si ibu perlu mendekati unggun api yang telah dihidupkan menggunakan kayu malam dan langsar. Hal ini bertujuan untuk menyembuhkan penyakit si ibu selepas bersalin. Upacara berdiang ini perlu diteruskan sehingga mencapai tempoh 40 hari selepas bersalin. Adat mandi sungai ini dilakukan apabila bayi berusia sebulan. Hal ini bertujuan untuk membiasakan diri bayi dengan air sungai. Cara-cara adat ini dilakukan adalah bayi akan dipakaikan dengan puak kumpu belantan serta diiringi doa dan mantra. Doa dan mantra ini diucapkan agar bayi menjadi orang yang sempurna kelak. Setelah itu, dua orang lelaki akan menetak air dan melakukan penyembelihan ayam. Bagi bayi lelaki, benang merah diikat pada sayap ayam lalu digantung pada galah berayang. Untuk bayi perempuan pula, bayi dimandikan sambil gendang dipalu. Akhir sekali, jamuan ringan menjadi petanda bahawa upacara tersebut telah tamat. Bagi adat perkahwinan, majlis dimulakan dengan pihak lelaki menyediakan barang atau lebih tepat lagi hantaran untuk diberikan kepada pengantin perempuan. Antara hantaran yang diberi adalah kuih raya, raga, pedang, hasil kraft tangan dan sebagainya. Pihak perempuan pula akan melakukan persiapan untuk memburu binatang, untuk membuat lauk bagi tetamu yang akan hadir sewaktu majlis perkahwinan tersebut. Selepas itu, kedua pasangan pengantin akan dipakaikan pakaian tradisional Iban. Keluarga pihak lelaki akan diiringi dengan paluan gong manakala satu das tembakan akan dilepaskan menandakan tetamu telah tiba pada majlis perkahwinan tersebut. Setelah itu, kedua pasangan pengantin akan bersedia untuk turun ke sungai untuk permulaan silaturahim bagi pengantin tersebut. Masyarakat Iban, mereka mempunyai satu upacara yang dinamakan upacara membelah pinang. Upacara ini adalah untuk menentukan tempat jodoh di antara pasangan pengantin. Buah pinang tersebut akan dibelah dua untuk diberi kepada para tetamu. Jika terdapat kesalahan dalam melakukan upacara tersebut, pengantin lelaki dan perempuan perlu mandi di dalam sungai untuk membersihkan diri. Sewaktu dalam sungai, sehelai kain yang berukuran 7 ela harus dipegang agar kesalahan yang dilakukan akan hilang. Dalam adat kematian Iban, sanak saudara wajib datang ke rumah keluarga jenazah tersebut menandakan hormat kepada keluarga jenazah. Selain itu, barang-barang mayat tersebut akan dibungkus untuk bekalan kehidupannya selepas mati. Kehidupan selepas mati ini juga dikenali sebagai dunia sebaya bagi masyarakat Iban. Dalam adat ini juga, seseorang yang bukan dari ahli keluarga mayat tersebut perlu menangisi mayat, menandakan dia berdoa agar mayat itu dihantar ke dunia sebaya. Masyarakat Iban melakukan pengebumian pada jam 4 pagi dan mayat itu akan ditanam bersama-sama barang-barangnya. Acara perkabungan akan dilakukan selama beberapa hari. Pantang larang sewaktu itu adalah orang yang berada di rumah dilarang untuk membuat bising, berhias dan memakai barang kemas. Upacara berserai bunga turut dilakukan bagi mengelakkan roh mayat tersebut diganggu oleh
perkara-perkara yang tidak baik. Bukan itu sahaja, upacara gawai antu juga dilakukan bagi meraihkan kematian mayat tersebut dan petanda upacara telah tamat. Pertama sekali, kaum Cina. Terdapat pelbagai contoh adat resam bagi kaum Cina, antaranya ialah kelahiran, perkawinan, kematian dan perayaan bagi bangsa Cina. Pertama sekali, kelahiran. Sewaktu mengandung, pelbagai adat resam dan pantang larang diamalkan oleh masyarakat Cina semasa mengandung dan juga selepas bersalin, untuk memastikan bayi yang bakal lahir itu tidak ditimpa kejadian buruk seperti keguguran, kecacatan atau kematian. Wanita-wanita masyarakat Cina yang mengandung sentiasa diberi kawalan ketat di dalam setiap tindak tanduk dan kegiatan seharian mereka. Dalam masyarakat Cina, ibu mertua bertanggung jawab menjaga wanita mengandung dan bukannya suami. Masyarakat Cina juga amat mementingkan anak lelaki. Hal ini kerana anak lelaki boleh melanjutkan keturunan mereka melalui pewarisan nama nenek moyang. Terdapat banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa mengandung. Antaranya, mereka tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja berat seperti memaku, berkata-kata kesat dan memukul binatang kerana dikuatiri bayi yang lahir akan mengalami kecacatan dan musibah. Seterusnya, berpantang selepas melahirkan. Wanita-wanita Cina yang baru melahirkan anak terpaksa berpantang selama 40 hari. Ibu tidak dibenarkan mandi air sejuk kerana dibimbangi masuk angin. Pusat bayi yang baru dilahirkan diikat dan dililit dengan sehelai kain pada perutnya. Bayi yang baru lahir selalu diperhatikan bentuk fizikalnya oleh orang-orang tua. Mereka akan mengaitkan telinga yang lebar dan tebal sebagai bakal menjalani kehidupan yang kaya. Kemudian, majlis kenduri. Seperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga mengadakan kenduri, iaitu apabila bayi mencapai umur sebulan. Kuih khas yang berbentuk bulat berwarna merah dan kuning, berintikan kacang dan tausu, serta telur yang diwarnai merah. Kemudiannya diberikan kepada saudara mara yang terdekat. Mereka yang mendapat kuih dan telur ini akan membalasnya dengan membawa barang berupa pakaian bayi dan pati ayam untuk ibu-ibu. Kemudian memberi nama. Nama orang Cina terdiri daripada 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. Patah kata kedua mewakili nama generasi di kalangan adik-beradik dan sanak saudara. Nama ketiga pula nama bagi panggilan diri sendiri. Sistem nama yang baik perlu mengambil kira makna, unsur yin dan yang, serta dibuat mengikut perhitungan matematik Cina. Nama yang diberi haruslah mengandungi maksud yang baik seperti lambang kekayaan, kemewahan dan kesejahteraan. Seterusnya, adat resam bagi Cina dalam perkawinan. Kepentingan meneruskan kesinambungan keluarga di dalam masyarakat Cina menyebabkan perkawinan seorang lelaki di dalam keluarga amatlah penting. Secara tradisi, perkawinan tersebut akan mengikut beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah perkawinan. Namun, pada zaman yang lebih moden ini, hanya pendaftaran menurut undang-undang saja yang diperlukan. Kemudian upacara minum teh sebagai tanda pengenalan antara satu sama lain. Manakala semasa perkawinan, saudara mara yang rapat saja akan dijemput. Yang ketiga, kematian. Kematian ibu bapa dalam masyarakat Cina adalah upacara yang sangat berharga dan mahal kosnya yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. Keranda yang baik, tanah kuburan yang baik dan pakaian kematian yang bagus pastinya memerlukan perbelanjaan yang besar. Anak lelaki yang tua memainkan peranan utama memastikan upacara mandi, memberi makan, kafan dan bertanggung jawab memasukkan mayat ke dalam keranda seperti yang dinasihatkan oleh
seorang tukang tilik. Manakala pelawat pula tidak digalakkan memakai pakaian yang berwarna-warni, pelawat akan membawa sepasang lilin putih untuk diberikan kepada si mati. Kemudian pelawat akan diberikan seutas benang ataupun gula-gula ketika meninggalkan rumah si mati. Seterusnya, perayaan bangsa Cina. Perayaan Qingming. Kaum Cina akan menziarahi makam, membersihkan makam dan melakukan ritual sembahyang bagi menghormati para leluhur. Biasanya dibuat 10 hari sebelum dan selepas hari Qingming. Adat resam dan cara perayaannya ialah kaum Cina beragama campuran Taos dan Buddha mempunyai kepercayaan bahawa mereka bertanggungjawab menjaga makan dan minum ahli keluarga yang telah mati. Selain itu, perayaan hantu lapar. Kaum Cina beragama Taos merayakan perayaan hantu lapar selama 15 hari untuk sembahyang bagi roh-roh yang tidak mempunyai ahli keluarga. Terusnya, adat resam bagi kaum India. Pertama sekali, pakaian. Bagi perempuan, pakaian seperti sari dan punjabi. Sari merupakan pakaian tenunan khas yang dipakai oleh semua kalangan orang India. Sari diubah suai untuk menjadi pakaian kepada golongan kanak-kanak dan remaja. Manakala bagi lelaki berbangsa India, pakaian mereka ialah dhoti. Dhoti merupakan pakaian tradisional orang lelaki dalam kaum India. Dhoti juga merupakan hasil tenunan yang ditenun menggunakan benang kapas, dan ada juga dhoti yang ditenun khas dengan benang silk. Kemudian perayaan. Perayaan pertama yang disambut oleh kaum India ialah perayaan Deepavali. Perayaan ini disambut oleh masyarakat Hindu. Ianya dirayakan pada bulan gelap bernama Aipasi pada bulan Oktober dan November. Deepavali bermaksud sebarisan pelita. Dengan memasang pelita, mereka percaya bahawa kecerahan mengatasi kegelapan, kebaikan mengatasi kejahatan, keadilan mengatasi kezaliman, dan kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Pada waktu pagi, masyarakat Hindu akan menyucikan tubuh mereka dengan memakai sedikit minyak di kepala dan mandi. Kemudian, mereka akan bersembahyang di rumah atau kuil-kuil terdekat. Barulah mereka akan melawat rumah ke rumah. Selain itu, perayaan Thaipusam. Hari Thaipusam merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu. Hal ini bagi menghormati dewa Hindu mereka, yaitu Dewa Murugan. Hari Thaipusam merupakan hari menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun di atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Hari Thaipusam disambut pada bulan ke-10 kalender Tamil. Seterusnya, perkahwinan. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga mempunyai adat atau budaya mereka tersendiri, terutamanya pada majlis perkahwinan. Sebelum majlis kawin, terdapat beberapa adat yang dilakukan seperti merisik, kunjungan ke rumah pengantin, ikat janji, paris, yaitu hadiah perkahwinan, kad jemputan, penyediaan tali dan mu'ukurta. Akhirnya, upacara perkahwinan dilangsungkan. Kalung tali yang disediakan sebelum majlis perkahwinan akan disarungkan oleh pengantin lelaki ke leher pengantin perempuan. Manakala selepas perkahwinan, pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki bagi menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Kemudian, pengantin lelaki pula akan pergi ke rumah pengantin perempuan selama 3 hari. Seterusnya, tarian. Terdapat beberapa tarian bagi masyarakat India seperti tarian Bharata, tarian Kathak, tarian Kuchipudi, tarian Kathakali. Semua jenis tarian-tarian ini adalah tarian klasik India. Tarian
Barata ini dipersembahkan secara solo oleh seorang penari wanita. Selain itu, tarian Kathak. Tarian ini dipersembahkan oleh pencerita di lapangan kampung dan kuil untuk menceritakan kisah mitos pada zaman dahulu kala. Seterusnya, tarian Kuchipudi, yaitu tarian yang berasal dari Andhra Pradesh di sebuah kampung di Divi Taluka. Akhir sekali, tarian Kathakali yang merupakan tarian pada asasnya merupakan teater, menggunakan alat musik dan bergerak tangan. Tamadun Eropa berasal daripada Europe yang berhubung rapat dengan legenda. Dan anak perempuan Raja Taya dari pantai Ponisia yang dikenali sebagai Lubnan sehingga hari ini telah jatuh cinta dengan Raja Zeus yang menjelma sebagai lembu jantan yang turut dilarikan ke Krete. Selain itu, juga berlaku konotasi apabila putri dari Ponisia dilarikan ke Krete dan memindahkan pencapaian tamadun-tamadun lama Asia dari timur ke koloni di Laut Aegean. Terdapat 4 zaman nyata di Eropa. Antaranya ialah zaman silam atau lebih dikenali sebagai klasik. Yang kedua adalah zaman kebudayaan Aegean, dan yang ketiga zaman penguasaan Yunani oleh Iskandar Zulkarnain, dan yang terakhir adalah zaman Greco. Pada zaman pertengahan tamadun Eropa, pada tahun 476 Masehi, telah berlakunya kejatuhan Empire Rome dan juga kemunculan orang Gasar. Selain itu, sistem feudalisme, perkembangan agama Kristen juga turut berkembang secara pesat. Pada zaman pertengahan kemuncak dan akhir pula, yaitu pada tahun 1050 Masehi, telah mencapai kegemilangan politik, ekonomi, dan sosial pada zaman awal moden. Seterusnya, gerakan Renaissance dan reformasi yang turut diikuti oleh revolusi sains telah muncul ketika zaman moden, yaitu pada tahun 1800 Masehi, dan juga sehingga hari ini. Seterusnya, gerakan Renaissance dan reformasi yang turut diikuti oleh revolusi sains telah muncul ketika zaman moden, yaitu pada tahun 1800 Masehi dan sehingga hari ini. Serta zaman penyerlahan dan juga revolusi perindustrian England, yaitu pada tahun 1780-an. Manakala pada tamadun Islam di Eropa, terdapat berbagai istilah tamadun yang digunakan oleh kebanyakan sarjana. Dalam bahasa Arab, terdapat 4 istilah yang membicarakan konsep tamadun, yaitu umran, hadarah, madaniyah, dan tamadun. Tamadun Islam ialah manifestasi kemajuan dan pembangunan yang dibina oleh masyarakat Islam berlandaskan ciri-ciri Islam. Penekanan dalam pembinaan tamadun Islam adalah merangkumi aspek spiritual, material, dan intelektual. Ringkasnya, Islam merupakan sebuah tamadun yang bersifat multidimensional. Terdapat kesan positif dan kesan negatif yang boleh dapati dari masyarakat majmuk ini. Antara kesan positif yang kita boleh perolehi ialah penyatu bagi mewujudkan jati diri dan jati diri bangsa. Adat resam menjadikan kesinambungan sesuatu budaya itu mampu dilakukan secara turun-temurun. Sikap mengutamakan adat resam menjadikan semua pihak melihat adat sebagai sesuatu yang penting seperti bahan sejarah yang harus dipelihara dan dihargai serta dijadikan panduan ketika melakukan sesuatu perkara. Pengalaman adat resam memberi harapan agar budaya sesebuah masyarakat akan terus wujud di dunia ini tanpa pengamalnya sudah pasti sesuatu kaum itu akan lenyap dari muka bumi. Selain daripada itu, kita juga boleh dapat kesan negatif. Contohnya
senang terpedaya dengan benda tahyul. Mereka yang percaya dengan kepercayaan tahyul boleh mudah ditipu dan mudah ditipu, terutamanya pada zaman canggih atau zaman cyber ini. Selain itu, ada juga masih masyarakat majmuk yang mempercayai bahawa selepas bersalin mereka perlu menanam uri dan tembuni bersama asam, garam, jarum, beku dan pensel. Perkara ini haruslah dielakkan di zaman moden ini kerana ia boleh dikatakan kepercayaan khurafat. Cara untuk mengatasi adat resam yang bertentangan dengan agama Islam ini ialah dengan berpegang teguh dengan aturan agama Islam yang bertentangan dengan syariat Islam. Banyak orang-orang tua sekarang masih mengamalkan adat resam yang bertentangan dengan agama Islam. Ia boleh mendatangkan perkara yang tidak bagus dan boleh dikatakan syirik. Dengan selalu mengamalkan adat resam itu, ia juga boleh memesongkan akidah umat Islam kerana ia bergantung pada tradisi yang lama dan bukannya kepada Allah SWT. Kesimpulan yang kita boleh dapati dari penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia ialah kita dapat mengetahui tentang penghayatan etika dan peradaban yang digunakan di Malaysia. Kita juga dapat mengetahui tentang asal-usul etika dari peradaban Melayu, Iban, Cina dan India dan interpretasi mereka tentang etika mereka. Selain daripada itu, adat resam juga merupakan benda yang harus kita pertahankan kerana adat resam ini dapat membentuk dan mencerminkan kepribadian diri seseorang itu dan menjadi identiti bagi masyarakat majmuk di Malaysia.